warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batina fi dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina ولمعلمنا مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله يناور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan ke atas diri kita semua kurniaan nikmat, kesihatan, taufik, hidayah dan inayah yang dengan sekalian daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala ini dapatlah kita menyempurnakan apa jua perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara ketaatan, dan dapatlah kita menjauhkan diri daripada segala perkara-perkara kemungkaran yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan bertambahnya tempoh pergerakan kawalan yang telah diletakkan oleh kerajaan kita ini, dapatlah kita manfaatkan setiap waktu itu dengan perkara-perkara yang berfaedah, yang dapat memberikan keuntungan untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Janganlah kita menjadi golongan yang rugi sepanjang perintah kawalan pergerakan ini dengan melakukan perkara yang sia-sia. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam suratul Asr, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu semuanya di dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali yakni mereka-mereka yang tidak dalam kerugian itu ialah orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal dengan amalan-amalan saleh, dan mereka pula saling berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Kerana itu janganlah kita menjadi golongan yang rugi, iaitu mereka yang mempersia-siakan kurniaan waktu, kesihatan, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perkara-perkara yang tidak memberi kebaikan, tidak memberi kebajikan, tidak memberi faedah untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat. Jadi di antara perkara-perkara yang berfaedah dan bermanfaat yang dapat memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat ialah menghadiri majlis-majlis ilmu. Seperti mana yang dapat kita lakukan pada waktu ini, iaitu mendengar majlis ilmu di rumah masing-masing melalui siaran
langsung yang banyak dilakukan oleh asatizah kita. Jadi mudah-mudahan dengan luangan waktu yang kita berikan ini dapat memberi kepada kita banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan luangan waktu kita ini dapatlah kita mengumpul seberapa banyak kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan sambung semula pengajian yang seterusnya. Tuan nak dengar. Kita akan sambung semula pengajian yang seterusnya dalam kitab Adab Perempuan. Kuliah malam ni iaitu menyambung semula pengajian kitab Adab Perempuan, sambungan pada adab yang ke-10, pelajaran yang ke-10, muka surat 31, adab kepada sekalian murid-murid. Sambungan di situ, adab kepada sekalian murid-murid. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ke-10, adab kepada sekalian murid-murid. Yang adab kepada sekalian rakan-rakan sekolahnya. Yang murid-murid bukanlah dirinya seorang guru. Maksudnya apa ni? Adab kepada sekalian rakan-rakan sekolahnya. Ini murid-murid mana orang yang menuntut akan ilmu. Muridin, ini orang yang berkehendak. Orang yang berkehendak. Jadi setiap murid ni mana orang yang berkehendak kepada ilmu lah. Kerana itu dinamakan sebagai murid. Murid seorang. Kalau murid-murid ni makna ramai lah. Jadi adab kepada sekalian murid-murid. Jadi termasuk sumber kepada keberkatan untuk mendapatkan ilmu adalah kita beradab dengan sekalian rakan-rakan yang sama-sama menuntut dengan kita di tempat kita belajar. Iaitu kita beradab, berkelakuan baik dengan sekalian rakan-rakan. Dia kata sekalian rakan-rakan menunjukkan kepada keseluruhan murid-murid ataupun keseluruhan rakan-rakan yang menuntut ilmu dengan kita, bukan sebahagian-sebahagian. Kerana biasanya kalau di sekolah ni ada kelompok-kelompok, geng ni dengan geng ni, orang ni dengan orang ni. Kalau apa kita kata ataupun bahasa Patah Timur, sekmu, sekku, tu main sek-sek dia kata. Mana ada bahagian-bahagian dia. Grup ni, grup tu tak campur dengan orang lain. Adab adab seorang pelajar ni mesti dia berbaik kepada sekalian murid-murid yang menuntut di dalam sekolah tu. Sama ada yang lebih tua daripadanya ataupun yang lebih muda daripadanya ataupun sebaya dengannya. Jadi kita lihat bagaimana adab kepada sekalian murid-murid, yakni adab kepada sekalian rakan-rakan yang bersama-sama menuntut ilmu dengan kita. Baik. Kata pengarang kitab ni, hendaklah ia berperangai dan budi bahasa yang baik. Hendaklah ia seperti mana yang kita maklum, kitab ni membicarakan tentang adab seorang perempuan. Jadi hendaklah ia, yakni murid perempuan itu, berperangai dan budi bahasa yang baik. Berperangai yakni berkelakuan, dan budi bahasa yakni dengan perkataan-perkataan yang baik kepada siapa ni? Kepada murid-murid sesama sekolahnya, yakni bersama dengan rakan-rakan taulannya di dalam sekolah tempat dia menuntut ilmu. Jadi perlu berkelakuan dengan baik, sama ada perbuatan ataupun pertuturan, iaitu dengan beradab dan berbuat kebajikan. Apa maksudnya berperangai dan budi bahasa yang baik kepada murid-murid sesama sekolahnya? Iaitu dengan beradab dan berbuat kebajikan. Beradab maksudnya dengan beradab yang baik, dan berbuat kebajikan dan saling membantu, yakni buat kebaikan. Beradab dan berbuat kebajikan, dan menjadikan mereka itu rakan-rakan sekolah itulah seperti saudaranya, seumpama saudara-saudaranya pada tempat penghormatan. Yang ini memberikan kehormatan, yang ini memuliakan dia, menghormati dia seperti mana kita melayani saudara-saudara kita.
Kerana apa? Kerana ia murid-murid yang lain ni hidup bersama-sama di dalam sekolah itu. Kerana rakan-rakan kita yang lain ni, rakan-rakan yang belajar tu bersama-sama hidup di sekolah. Kalau mereka yang sekolah harian, pergi pagi balik petang, maka maknanya selama mungkin 10 jam ataupun 8 jam, itulah kehidupan mereka bersama dengan rakan-rakan sekolah mereka. Adapun mereka yang bersekolah di asrama penuh ataupun duduk di pondok dan merasa yang tidak kembali ke rumah, maka mereka yang duduk bersama mereka di dalam madrasah ataupun sekolah, itulah teman-teman mereka. Itulah mereka yang senantiasa hidup bersama mereka seumpama saudara-saudara mereka yang ada di rumah. Jadi apabila kita bersama dengan orang yang senantiasa bersama dengan kita, bangun tidur tengok muka dia, nak belajar tengok muka dia, kemudian nak makan bersama dengan dia, bermain bersama dengan dia, kemudian kembali nak tidur lagi bersama dengan dia, maka ini namakan orang yang hidup bersama dengan kita. Jadi bila kita hidup bersama dengan orang yang sentiasa ada dengan kita, perlulah kita melayani mereka itu dengan sebaik-baik perangai dan sebaik-baik budi bahasa, dan senantiasa melakukan perkara-perkara kebajikan kepada mereka semampu yang kita boleh buat. Itu di antara adab kita kepada rakan-rakan kita di sekolah. Baik. Kemudian yang kedua, setengah daripada percampuran yang baik itu, ini sebahagian daripada percampuran yang baik ataupun sebahagian daripada kelakuan ataupun perangai serta budi bahasa yang baik itu, ialah berkata-kata kepada mereka itu, rakan-rakan sekolahnya, dengan halus manis. Halus manis. Halus manis pula. Halus maknanya lembut, manis maknanya elok perkataan. Bukan bercakap dengan perkataan yang kasar. Ni bahasa orang lama. Dengan halus manis. Halus makna dengan perkataan yang lembut. Bukan meninggi suara, bukan dengan caci maki, bukan. Manis yang ni dengan sebaik-baik perkataan. Mana nak sebut tu, mana perkataan tu perkataan yang bukan termasuk dalam perkataan yang kasar. Terkadang ada orang yang berbicara intonasinya rendah, tetapi perkataan yang dikeluarkan itu termasuk perkataan yang kasar. Umpama contoh ni, contoh saja ni nak tunjukkan perkataan yang intonasinya rendah tetapi bahasanya tu bahasa yang kasar. Kita nak marah, kita nak bual dengan kawan kita, "Hei binatang." Lembut je tu, tapi perkataan tu tu dipanggil intonasi yang rendah tetapi perkataannya teruk. Ada ketika intonasinya tinggi, perkataannya betul. Umpama contoh kita, "Hei kawan." Tu kan tinggi, tapi perkataannya betul. Kedua-dua keadaan ni tak elok. Kedua-dua keadaan ni tak elok. Dia nak mana? Intonasinya sederhana dan perkataan yang diguna tu termasuk dalam perkataan yang baik. Wahai sahabat, contoh. Kalau nak bercakap tu mana perkataan-perkataan yang baik, dan intonasi yang rendah. Ini yang dikatakan halus manis ketika berkata-kata. Dan berjumpa dengan mereka itu, rakan-rakan tu dengan manis muka dan lemah lembut. Manis muka yang senantiasa ada senyuman. Itu nama manis muka. Wajahnya ceria, ada senyuman, tidak masam, ataupun tidak kita panggil, orang Terengganu kata tak musang. Musang muka garang je. Orang pun tak mau tengok kita. Tapi kalau kita manis muka, senyum sentiasa, ramah, jadi orang suka. Dan lemah lembut pada kelakuan dan perbuatan. Tu bila berjumpa dengan mereka ni, manis muka dan lemah lembut. Antara perbuatan lemah lembut, sapa dia, salam dia, pegang tangan dia ke, kalau lelaki dengan lelaki lah, ataupun perempuan dengan perempuan. Tu ni utama orang perempuan lah, kena manis muka dan lemah lembut. Dan menyatakan suka kerana kesukaannya. Maksudnya apa? Kita kena rasa suka dengan apa yang disukai oleh rakan kita. Bila dia merasa sesuatu perkara yang menggembirakan dia, maka kita pun turut bergembira. Dan menzahirkan duka cita kerana kedukaannya. Dan kita turut berduka cita seandainya sahabat kita ataupun rakan taulan di sekolah kita itu mengalami satu perkara yang menduka citakan hati mereka ataupun diri mereka.
Ni adab bila kita bersama dengan rakan-rakan di sekolah. Supaya bila benda yang dia suka, kita turut suka. Andai kata dia dapat kejayaan, lulus periksa ke, ataupun dapat jawab soalan ke, atau kejayaan dalam apa-apa bidang sekali lah pun, dia suka, kita pun turut suka. Andai kata dia berduka cita, sakit ke, ataupun ada masalah keluarga ke, ataupun ada kekurangan duit dan sebagainya, maka kita pun turut berduka cita. Ni di antara adab. Adab, jangan kita dengki. Bila rakan kita mendapat kejayaan, dia suka, gembira dengan keputusan yang baik, kita dengki, kita hasad. Ni tak elok. Ini bukan adab. Adab rakan kepada rakan yang lain ketika di sekolahnya. Dan yang ketiga, apabila ia melihat akan salah seorang daripada taulan-taulannya. Apabila ia perempuan ini, yang ini murid perempuan, melihat akan salah seorang daripada taulan-taulannya memperbuat pekerjaan yang menyalahi adab. Apabila dia melihat ada di antara rakan-rakannya ataupun murid-murid yang lain tu melakukan perbuatan yang menyalahi adab, umpama melanggar disiplin sekolah, ataupun berkata dengan perkataan-perkataan yang kesat dan kotor, ataupun berkelakuan dengan akhlak yang tak comel, buat bising dan sebagainya, maka hendaklah ia menjauhkan diri dengan baik. Maka hendaklah dirinya itu menjauhkan diri daripada golongan ataupun perbuatan tersebut. Supaya apa? Supaya tiada menjangkiti perangai itu kepadanya, supaya tak berjangkit perangai yang buruk tu. Supaya tak terikut-ikut. Kerana kebiasaannya di sekolah ni, kebiasaannya di sekolah ataupun di madrasah ke, ataupun di mana-mana tempat pendidikan ini, kalau dah bercampur dan berteman, biasanya mereka akan mudah terikut-ikut. Mereka akan mudah mengikut perangai, sama ada perangai yang baik ataupun perangai yang buruk. Jadi maknanya, bila lihat ada daripada rakan-rakannya itu melakukan perkara-perkara yang buruk, kalau dia tak mampu nak menegur, maka hendaklah dia menjauhkan diri. Jangan dia bercampur gaul, jangan dia berkumpul, jangan dia ikut buat benda yang sama. Nanti dia berjangkit. Perangai buruk ni dia boleh berjangkit. Perangai buruk dia boleh berjangkit. Dan tidaklah ia perempuan tu terjatuh di dalam kehinaan seperti itu. Kalau dia menjauhkan diri daripada golongan yang menyalahi adab, yang melanggar disiplin, ataupun buat perkara-perkara khianat dan tak elok di sekolah, kalau dia jauhkan, maka dia tak terjatuh dalam kehinaan seperti itu, seperti orang yang menyalahi adab dan akhlak. Mana dia tak ikut samalah. Kalau tak, nanti oleh kerana orang lain yang buat tapi dia bercampur, maka orang akan letak dia pun sama juga dengan kawan-kawan yang buat tu. Walaupun dia tak buat, tapi oleh kerana dia bercampur, jadi kehinaan tu pun kena pada dia. Tak pasal-pasal orang kata, mu pun ikut sama dia, mu serupa dengan dia, sebab apa kawan dengan dia dan sebagainya. Ni kalau kita tak mampu untuk memberi nasihat kepada mereka. Tapi kalau kita mampu untuk menegur dan memberi nasihat, itu tanggungjawab kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu saling tolong menolong dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik ataupun kelakuan-kelakuan yang baik, dan juga tolong menolong dalam menyempurnakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu saling tolong menolong dalam melakukan kemungkaran dan juga permusuhan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi di sekolah ni lah peranan kita ni. Sama ada kita nak menjadi golongan yang saling tolong menolong ke arah kebaikan, ataupun saling tolong menolong kepada perkara-perkara kemaksiatan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mampu, maka tegurlah dengan sebaik-baik teguran. Jangan sampai jadi permusuhan. Kalau kita mampu tegur dengan kekuasaan, seperti mengambil tindakan dengan tangan, maka buat. Itu kalau kita termasuk daripada kalangan orang yang memiliki kuasa dan kelebihan. Kalau kita tak mampu, maka tegurlah dengan lisan kita, sekurang-kurangnya memberikan nasihat dan teguran. Tetapi kalau tak mampu juga nak berikan teguran, maka hendaklah kita menjauhkan diri daripada golongan tersebut dan letakkanlah dalam hati kita kebencian terhadap
terhadap perkara yang mereka lakukan. Maka dengan meletakkan kebencian dalam diri kita terhadap maksiat yang mereka lakukan, itu termasuk sebahagian daripada iman walaupun sekecil-kecil keimanan. Ada? Tu dia kata jangan campur. Ni dia apa? Pesanan dia ni. Di antara perkara yang dapat membentuk akhlak yang baik adalah kita menjauhkan diri daripada sebab yang boleh menjatuhkan kita kepada perangai-perangai yang buruk. Baik. Dan yang seterusnya, yang keempat, dia kata janganlah ia membesarkan diri kepada taulan-taulannya atau memuji diri di hadapan mereka itu. Maksudnya jangan ada sifat takabur. Jangan kita ada sifat membesar diri. Kerana siapa yang ada sifat sombong, ada sifat takabur, maka dia akan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja sahabat-sahabatnya tak suka ke dia, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan sekalian daripada malaikatnya juga akan mencela orang yang bersifat dengan sifat takabur. Ini orang yang suka membesarkan diri kepada taulan-taulannya. Ataupun dia yang suka memuji diri di hadapan sahabat-sahabatnya. Dia sajalah yang betul, dia sajalah yang hebat, dia sajalah yang memiliki kelebihan, dia sajalah yang memiliki keistimewaan, dialah yang memiliki kemewahan dan sebagainya. Ini perangai yang tak elok. Jangan kita ada sifat seumpama ini. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan barang siapa yang bersifat dengan segala sifat-sifat sombong, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghinakan dirinya. Okey, jangan ada sifat sombong, jangan ada sifat nak membesarkan diri, terutama di hadapan rakan-rakan yang senantiasa ada di sisi kita. Tetapi hendaklah ia pelajar ni lah. Biasanya yang ada sifat membesarkan diri ni orang perempuan lah. Lagi-lagi hak comel, hak molek tu, itulah yang rasa dirinya paling cantik, dirinya yang paling baik, dirinya yang paling elok, dirinya yang paling sempurna. Ni tak boleh lah. Sehingga terkadang dia memakai perhiasan-perhiasan dan menghias dirinya dan mukanya. Supaya apa? Supaya nampak elok, supaya orang puji dia, supaya dia nampak lebih. Ni di antara kelakuan-kelakuan yang tak sepatutnya ada bagi seorang pelajar yang menuntut di sekolah ataupun di madrasah. Tak sesuai. Bukan tak sesuai, memang tak boleh ada. Kerana apa? Sepatutnya hendaklah ia pelajar tu, hendaklah ia perempuan tu merendahkan diri. Disuruh supaya merendahkan diri. Jangan ada sifat meninggi diri. Kerana sifat meninggi diri ini sifat yang tercela. Tetapi sifat merendah diri, yakni sifat tawadhu', sifat yang dipuji dan juga mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang ada sifat tawadhu', yakni merendah diri, maka dia akan diangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa maksud sifat merendah diri ni? Kerana sifat merendah diri ni terkadang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terkadang dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang ada sifat tawaduk yang dipuji dan terkadang ada sifat tawaduk ni yang dicela dan dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat tawaduk ataupun merendah diri yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kelakuan seorang hamba yang mematuhi segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat segala apa yang Allah Ta'ala suruh. Termasuklah berakhlak dengan akhlak yang baik, beradab dengan adab yang mulia. Dalam masa yang sama, dia memuliakan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan tidak menghinakan kekurangan yang ada pada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sifat tawaduk yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun sifat merendah diri yang dihina oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu mereka yang merendahkan diri kepada manusia bertujuan untuk mendapatkan kelebihan di sisi manusia. Dia menghinakan diri dia kepada manusia supaya apa? Manusia puji dia, manusia lebihkan dia, manusia angkat dia, manusia beri sesuatu kepada dia. Ini dipanggil tawaduk ataupun sifat merendah diri yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi hendaklah ia merendahkan diri, yakni merendahkan diri yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu melaksanakan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dalam masa yang sama ia memuliakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak memandang kekurangan-kekurangan yang ada pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh pada membaikkan kelakuannya, yakni kelakuan perempuan itulah. Dan dia mesti bersungguh-sungguh berusaha untuk mengelokkan kelakuannya. Kena usaha. Kerana adab ni termasuk perkara yang perlu diusahakan. Adab yang baik ni termasuk perkara yang perlu diusahakan. Kenapa? Termasuk dalam nikmat yang kita dapati dengan jalan usaha adalah adab yang mulia. Jadi nak dapat adab yang mulia ni bukan spontan macam tu saja ataupun dibagi begitu saja. Tak, mesti melalui didikan, mesti melalui jalan mujahadah, mesti kena jalan riadah untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Kerana tu kena usaha untuk mendapatkan akhlak yang baik ni. Dan memolekkan halnya supaya dipuji oleh manusia akan dia, yakni memolekkan segala kelakuannya, yakni mengelokkan segala perbuatannya, pertuturannya, kelakuannya, pemakaiannya, supaya dipuji oleh manusia akan dia, supaya manusia tu memandang elok kepada dia. Bukan tujuan untuk dipuji. Kalau kita buat semata-mata nak dipuji, tak dapat apa-apalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kita membuat mengelokkan kelakuan kita, kita memperelokkan perkataan kita, kita memperelokkan adab kita. Supaya apa ni? Supaya kita nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kita nak cari redha Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata nak dapat perhatian daripada manusia, dan bukan semata-mata nak dapat pujian daripada manusia. Kalau tujuan kita memperelokkan adab ni untuk mendapat pujian daripada manusia, maka kita akan dapat pujian daripada manusia, tetapi tak dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang memperelokkan kelakuannya, memperelokkan adabnya kerana Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan campakkan dalam hati hamba-hambanya untuk memuji orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita nak cari pandangan makhluk, yang kita nak tu pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala dah redha kepada kita, bila Allah Taala dah memandang kita dengan pandangan rahmat, nescaya Allah akan berkehendak memerintahkan kepada makhluk-makhluknya sekalian, berilah pandangan yang selayaknya kepada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai pelajar mesti kena bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh pada mengelokkan kelakuan, dan bersungguh-sungguh pada mengelokkan halnya, yakni perbuatannya tu. Pada semua kelakuan dia mesti diusahakan supaya jadi baik. Okey, baik. Yang kelima, janganlah ia menakut-nakutkan taulannya. Janganlah ia menakut-nakutkan taulan-taulannya. Jangan dia menakutkan sahabat-sahabatnya ataupun rakan-rakannya di sekolah, sama ada dengan perkataan, perbuatan atau segala rupa, ataupun menceritakan kepadanya cerita yang memeranjatkan ataupun yang menakutkan mereka itu. Maksudnya apa ni? Kalau kita di sekolah, jangan kita tunjuk hebat kita, ataupun jangan tunjuk something kita lah. Sekolah tu bukan tempat untuk kita tunjuk terror, kita panggil. Sekolah tu bukan tempat untuk kita tunjuk hebat kita. Tu bukan. Kerana tu jangan kita nak menakut-nakutkan rakan-rakan kita dengan perkataan, cakap backhand dan sebagainya, ataupun dengan perbuatan, pergi tonyel ke, pergi pukul ke, pergi khianat dia, ataupun dengan rupa buat muka samseng ke dan sebagainya, ataupun kita menakutkan dia ni dengan perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan dia jadi takut. Buat muka hantu dan sebagainya ke. Tu tak boleh lah. Ataupun kita ceritakan kepada dia cerita yang memeranjatkan, cerita-cerita yang menyeramkan, yang boleh menyebabkan dia jadi takut. Ini semua dipanggil akhlak yang tak elok. Akhlak yang tak elok. Jadi jangan buat semua benda ni. Kalau memang kita memiliki kelebihan tubuh yang besar ke, kita ramai pengikut ke, kita ramai kawan ke, kita ada kelebihan
seni bela diri dan sebagainya, jangan kita gunakan pada jalan yang salah. Jangan kita nak jadikan benda tu sebagai alat untuk kita menguasai orang lain, supaya orang sanjung kita, supaya orang beri kemuliaan kepada kita. Ini satu perbuatan yang salah. Tak boleh. Kena ada sifat yang macam tu, tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Sepatutnya kita ni menjadi, kalau kita ada kelebihan, kalau kita ada kehebatan, kalau kita ada apa kita kata, sesuatu yang orang lain tidak ada, maka gunakanlah benda tu untuk kebaikan orang lain, ataupun gunakanlah perkara tersebut untuk dijadikan sebagai kebajikan yang boleh memberi manfaatnya kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Kalau memang kita orang yang bertubuh sasa, maka gunakanlah tubuh yang besar tu untuk berkhidmat, membantu orang lain buat kerja yang orang lain tak mampu nak buat. Bukan kita gunakan tubuh kita yang besar tu untuk menguasai orang lain, untuk kita menakut-nakutkan orang lain, supaya orang angkat kita, orang takut kepada kita. Tu bukan, tu salah guna dia panggil. Tu salah guna kehebatan dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara akhlak yang baik sebagai seorang murid kepada murid yang lain adalah saling prihatin, saling membantu, saling tolong menolong, saling menunjukkan kepada ke arah kebaikan. Ini di antara akhlak lah, antara adab dan akhlak yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keenam, apabila berhimpun ia dengan taulan-taulannya, apabila berhimpun ia dengan taulan-taulannya, yakni rakan-rakan sekolahnya, maka janganlah ia perempuan itu membanyakkan gurau dengan mereka itu. Jangan banyak bergurau. Gurau ni maksudnya bercanda, ataupun gurau ni maksudnya nak bermain-main. Jangan membanyakkan gurau. Gurau biasanya dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Jangan. Seperti mana kalau kita mengaji pada kuliah kitab Syama'il tu, ada ketika gurau ni dilarang. Walaupun bergurau ni salah satu daripada sifat yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi gurauan yang tidak melampau, gurauan yang ada hadnya. Seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam gurau ada benarnya. Tapi kalau gurau sampai membawa kepada kedustaan, tu ditegah, dilarang pada syarak. Jadi dia kata janganlah ia membanyakkan gurau dengan mereka itu, yakni dengan rakan-rakan taulannya, kerana terkadang gurau itu menjadi bunga perkelahian. Terkadang dengan sebab banyak gurau tu boleh jadi punca kepada perkelahian, boleh jadi punca kepada perbalahan, boleh jadi punca kepada permusuhan. Asalnya gurau je, tapi kalau dah lebih sangat gurau, sampai sebut kepada nama mak bapak kadang, gurau sampai menghina kepada bentuk tubuh, gurau sampai kepada mencederakan, gurau sampai menghinakan, gurau sampai menyakitkan hati, maka jadi punca kepada perkelahian. Punca kepada perkelahian. Dan hendaklah menjauhkan apabila berkumpul dengan taulan-taulan tu, dan hendaklah ia menjauhkan segala pekerjaan yang mencederakan adab. Bila dah berkumpul ramai-ramai dengan kawan-kawan ni, maka yang ni perangainya lain, yang ni perangainya lain, yang ni pun perangainya lain, yang ni keinginannya lain, yang ni pun keinginannya lain, yang ni pun keinginannya lain. Dan terkadang bila kita ni dah bercampur secara beramai-ramai ni, ada ketika sebahagian daripada sahabat kita ni, dia akan melakukan perkara-perkara yang tak elok, yang boleh yang boleh menjadi punca kepada rosaknya akhlak seseorang, yang boleh menjadi punca kepada cederanya adab baik diri seseorang. Okey. Jadi apabila berkumpul, pastikan kalau di situ ada dah mula tanda-tanda nak kepada melakukan maksiat, maka tinggalkan. Seumpama bila orang perempuan dah duduk ramai-ramai, di antara perkara yang paling biasa mereka lakukan itu bergosip lah. Gosip maksudnya ngumpat, nak cerita buruk orang lain. Itu termasuk perkara yang boleh merosakkan akhlak, yang boleh mencederakan adab. Jadi apabila ada sebahagian daripada mereka dah memulakan perkataan tersebut, yakni membicarakan tentang keburukan orang lain, tinggal.
Jangan duduk pasang telinga dengar. Jangan kita kata saya cuma dengar je tak cakap pun. Walaupun mendengar dapat bahagian orang yang mengumpat. Tu al-mustami'u. Orang yang mendengar tu syarikun lil qail, bersekutu dengan orang yang berkata-kata. Kita cuma dengar saja. Tetapi kita tak cakap. Oleh kerana yang kita dengar tu termasuk dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pun dapat bahagian dosa orang mengumpat. Sebab tu kena tinggal. Ambil jalan, tinggalkan. Tinggalkan segala perkara-perkara yang bercanggah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kita bercampur dengan rakan-rakan yang tak baik, maka kita akan terpalit noda dan dosa kerana kelakuan mereka. Nama pun jadi buruk. Kemudian kita pun akan menjadi cerita-cerita daripada mulut ke mulut orang lain kerana berkelakuan dengan kelakuan-kelakuan yang buruk. Terkadang kita tak buat, tapi oleh kerana kita bercampur dengan golongan yang seumpama tu, maka pandangan manusia pun menjadi lain. Tu di antara beberapa adab-adab kepada sekalian murid-murid, yakni sekalian rakan-rakan yang ada di sekolah. Dan termasuklah di antara kita menjaga adab kita dengan rakan-rakan kita ni, janganlah kita memanggil mereka itu dengan nama ataupun gelaran-gelaran yang mereka tak sukai. Ni biasa kadang kalau kat sekolah ni. Macam-macam nama kita gelar. Dia panggil suka menggelar. Gelar orang ni dengan gelaran ni, nampak dia ni lain sikit je, kita pun panggil nama dia gini. Kita tengok orang ni dia punya rambut gini, kita pun panggil gini. Kita tengok dia ni badan ni, kita pun panggil gini. Kita panggil. Itu dipanggil suka menggelar kepada orang. Jangan. Itu termasuk dalam akhlak yang buruk. Sepatutnya kita kena memanggil rakan kita dengan panggilan-panggilan yang baik, dengan nama yang sebenar. Kalau dia ada nama samaran yang elok, kita turut sama panggillah dengan nama yang elok. Maka jangan kita menggelar mereka itu dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Habis itu sebahagian daripada adab kepada sekalian murid-murid yang sekalian rakan-rakan di sekolah. Mudah-mudahan kita boleh jagalah. Kita boleh ajar kepada anak-anak kita supaya tak ramai musuh nanti. Kerana orang yang ramai musuh ni biasanya orang yang akhlaknya buruk. Orang yang akhlaknya buruk, maka dia ramai musuh. Ramai orang akan benci dengan dia. Tapi kalau akhlaknya baik, insya-Allah bukan saja disayangi oleh rakan-rakan, bahkan disayangi oleh guru-gurunya. Jadi kita kena ajar anak kita ni, terutama yang perempuan, supaya berakhlak dengan akhlak yang baik. Kerana kita lihat sekarang ni, anak-anak perempuan kita yang pergi ke sekolah tu, terkadang akhlak mereka itu tak melambangkan sebagai seorang perempuan yang bersekolah. Tak melambangkan orang yang pergi ke sekolah. Terutama mereka yang bersekolah harian lah. Terkadang dengan pakaiannya, kemudian dengan solekkan di mukanya. Ini semua benda yang perlu kita jaga. Kerana apa? Kerana apabila kita pergi ke sekolah, kita kena raikan mereka yang ada di sekolah, bukan kita saja yang bersekolah. Kerana mungkin di sekolah kita tu ada sebahagian daripada rakan-rakan ini yang tidak semampu kita. Ketika mereka pergi ke sekolah tu, ada sebahagian daripada mereka itu yang tak semewah yang kita ada ni. Yang cukup pakaian, yang cukup bekalan, yang cukup kelengkapannya. Ada sebahagian daripada mereka yang tak seumpama kita. Maka apabila kita ni pergi ke sekolah, kita kena raikan rakan-rakan kita yang tidak berkemampuan. Antaranya, jagalah bentuk pakaian kita, jagalah bentuk barangan yang kita bawa. Jangan sampai terpecah hati rakan-rakan kita yang tak mampu ni. Itu di antara adab tu yang perlu kita ajar. Walaupun kita datang daripada keluarga yang kaya sekalipun, bila pergi ke sekolah, maka kita kena raikan kehidupan orang ramai. Kerana kita kena tahu, ada sebahagian daripada rakan-rakan kita ni bukan orang yang senang. Jadi siapa yang akan mengajar ni? Ibu bapa yang kena ajar. Terkadang setengah daripada ibu bapa ni dia tak nak jatuh standard. Dia pun hiaslah anak-anak dia dengan pakaian-pakaian mahal dan sebagainya. Pergi sampai sekolah kena pau balik tak ada. Orang ambil badan muka. Nak nunjuk sangat. Jangan. Tak, itu makna akhlak yang tak baik. Jadi kita kena ajarlah supaya mereka ni
disukai ramai, disenangi ramai. Kalau daripada peringkat ni kita mengajar mereka supaya menzahirkan merendah diri dengan bersederhana, insya-Allah sampai ke besar tu dia akan faham untuk menjaga hak-hak orang lain. Tak seperti mana yang kita lihat sekarang lah, kebanyakan daripada orang yang berjaya mereka memandang rendah kepada orang yang tidak berjaya. Mereka yang ada akademik yang tinggi, mereka yang ada kerjaya perniagaan yang hebat, kemudian apabila ditimpa dengan musibah seumpama ni, mereka merendah-rendahkan kehidupan orang yang susah, sehingga mereka tak rasa nak berbahagi kesenangan tu dengan orang-orang yang susah. Kenapa? Kerana mereka daripada kecil diasuh dan dididik untuk hidup dengan mewah dan tak merasa susah. Sehingga apabila merasa susah sikit je rasa macam nak mati tu. Rasa macam tak cukup, rasa macam tak boleh nak hidup bila kemewahan tu ditarik sedikit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kalau kita tak ajar daripada peringkat anak-anak hidup bersederhana, maka sampai ke dewasa lah dia akan mempengaruhi kehidupannya. Kemewahan tu tak salah, tapi kita kena bagi tahu kepada anak-anak kita bahawa kemewahan ini bukan perkara yang berkekalan. Dan jangan jadikan ia sebagai satu pakaian kehebatan. Melainkan kemewahan yang kita miliki ni untuk berbahagi kepada orang lain. Kita senang, maka bagilah kepada orang yang susah. Kerana orang yang senang apabila dia berbahagi kepada orang lain, maka dia akan disenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana berkatanya guru-guru kita di khabar, bila kita berbaik dengan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya pemilik bagi hamba tu akan berbaik-baik dengan kamu. Kita berbaik dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Kita bantu makhluk Allah Ta'ala. Kita tolong segala makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nescaya pemilik bagi makhluk tu akan menolong kita, akan membantu kita. Itu kaedahnya. Tapi kalau kita sombong sesama makhluk Allah Ta'ala, kita tak nak membantu sesama makhluk Allah Ta'ala, maka pemilik bagi sekalian makhluk pun akan tunjukkan kesombongan dia. Dia yang mutakabbir tu ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu sombong dengan makhluk, maka Allah Ta'ala lagilah akan sombong kepada kamu. Maksudnya apa? Allah akan menyekat kebaikan untuk kamu. Jadi kita kena ajar anak-anak kita ni jangan ada sifat sombong, jangan ada sifat rasa lebih diri, jangan ada rasa sifat istimewanya itu berbanding daripada orang lain. Okey, habis itu. Baik, masuk pelajaran yang ke-11. Pelajaran yang ke-11 ni iaitu adab bersahabat. Tadi adab dengan rakan-rakan ataupun adab dengan murid-murid di sekolah. Maka daripada ramai-ramai rakan-rakan dan juga ramai daripada kalangan murid-murid yang bersama di sekolah tu, pasti ada sebahagiannya itu yang akan menjadi sahabat. Sahabat ni apa? Rakan baik. Tu sahabat ni maksudnya rakan baik. Adapun kalau sahabat dinisbahkan kepada mereka yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lain. Tu nisbah sahabat tu yang memiliki keistimewaan dan kelebihan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sahabat yang dimaksudkan kat sini maksudnya rakan baik, teman baik, iaitu mereka yang senantiasa ada bersama dengan kita, yang lebih rapat hubungannya dengan kita, yang senantiasa saling suka dan duka dengan kita, yang saling membantu kita bila kita memerlukan dan saling kita bantu dia bila dia perlukan. Ini sahabat. Ni tak ramai. Rakan boleh ramai, adapun sahabat ni jarang. Sahabat ni biasanya tak seramai rakan-rakan ataupun kawan-kawan. Nak cari sahabat seorang yang setia ni payah. Nak cari kawan ramai, nak cari sahabat ni susah. Jadi bila dapat seorang sahabat yang memang boleh bersuka duka dengan kita, yang senantiasa menasihati kita ke arah perkara-perkara kebaikan, yang sentiasa ada dengan kita walaupun kita ni melakukan perkara-perkara yang buruk sekalipun, maka peganglah tu. Tu di antara sahabat yang baiklah tu. Makna dia tak melarikan diri di waktu kita memerlukan. Okey? Tu sahabat. Jadi adab yang ke-11, yang ini pelajaran yang ke-11, itu adab bersahabat. Maka adalah perempuan-perempuan, walaupun bagaimana tinggi ilmu dan adabnya, maka memadailah pada mencederakan perangannya yang baik itu bila sahaja ia bercampur dengan seorang kanak-kanak yang jahat perangainya. Ini diberi penekanan ni. Adalah perempuan-perempuan walau bagaimanapun tinggi ilmunya. Dia cerdik, pandai dan elok adabnya. Yang ni bagus segala kelakuannya.
maka memadailah pada mencederakan perangainya, yang ini merosakkan akhlaknya yang baik itu, bila sahaja ia perempuan tu bercampur dengan seorang kanak-kanak yang jahat perangainya, yang ini bercampur dengan sahabat yang buruk perangainya, ataupun bercampur dengan kawan yang buruk perangainya. Tu sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita ni mencari teman yang baik. Bila nak cari teman, yang ni cari sahabat lah. Nak cari sahabat ni, maka carilah sahabat yang baik. Kerana apa? Kerana sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah bagaikan penjual minyak misik dan peniup bara api. Teman yang baik dan teman yang buruk tu diumpamakan seumpama apa ni? Seorang tu seperti penjual minyak wangi dan seorang lagi sebagai peniup bara api untuk orang buat besi. Jadi teman yang baik bagaikan pembawa minyak wangi. Ada kalanya dia akan menghadiahkan kepadamu akan minyak wangi, atau kamu membeli daripadanya minyak wangi, ataupun kamu dapat mencium aroma wanginya walaupun kamu tak beli. Tu teman yang baik. Ibarat macam itulah orang jual minyak wangi. Kita dekat dengan dia. Sama ada dia akan hadiahkan kepada kita minyak wangi, bila wangian ni benda elok lah, ataupun kita beli daripada dia. Kalau kita tak beli pun, semata-mata duduk dengan dia tu, kita dapat dah wangian, dapat dah aroma yang wangi. Tu dia panggil apa? Pentingnya kita memilih rakan-rakan yang baik. Seumpama itulah, terkadang dia tu akan mendidik kita ke arah kebaikan, dan terkadang kita minta perkara-perkara yang baik daripada dia, dan walaupun kita tak buat apa-apa, duduk dengan dia tu pun dapat kebaikan dah. Duduk dengan memerhatikan akhlak dia, cara tutur kata dia, melihat amalan-amalan dia, memberi kebaikan kepada kita, seperti mana kita duduk dengan orang jual minyak wangi. Dan teman yang buruk tu umpama orang yang meniup api. Orang yang meniup api ni ada kalanya dia boleh menyebabkan baju kamu terbakar. Dah main dekat api, tiup-tiup boleh kena ke baju kita. Ataupun paling tidak pun kamu akan mencium bau yang busuk, bau minyak tanah ke, minyak diesel ke, ataupun asap dia akan kena kepada kita. Itu perumpamaan. Maksudnya apa? Kelakuan buruk seseorang tu akan mempengaruhi diri kita. Perkelakuan buruk seseorang tu akan berjangkit dengan diri kita. Sebab tu pentingnya kita mencari sahabat. Pentingnya kita cari sahabat ni, iaitu sahabat yang boleh, ataupun sahabat yang baik, sahabat yang saleh, yang boleh memimpin kita kepada ke arah kebaikan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata, perempuan-perempuan, setinggi mana pun akhlak kamu, sebaik mana pun ilmu kamu, kalau kamu bercampur ataupun bergaul dengan kanak-kanak ataupun kawan-kawan yang jahat perangainya, nescaya hilanglah. Dia kata, hilanglah, percumalah kepenatan ahli-ahli dan guru-guru yang mengajarnya, seolah sia-sialah. Guru ngajar supaya buat gini, akhlak gini, nak bercakap gini, pakaian gini, ataupun ahli-ahli yang ni, ahli keluarga ni nasihat gini. Tapi kalau kamu masih pilih lagi rakan-rakan yang buruk perangainya, maka kamu pun akan ikutlah. Sebab tu penting bagi orang perempuan pilih pasangan yang baik, ataupun kawan-kawan yang baik. Sehingga nak pilih kawan pun disuruh cari yang elok. Lagikan kita kata, lagikan nak pilih pasangan hidup. Pasangan hidup pun perlu lagi yang lebih terbaik lah lagi. Nak cari suami, maka kena carilah suami yang boleh membimbing orang perempuan ni kepada ke arah kebaikan. Jangan kita mempertaruhkan kehidupan kita dengan memilih seseorang yang memang kita kenali akhlaknya buruk. Jangan kita kata, tak apa, aku tahulah aku ni ada agama, aku orang pandai, aku ni gini, InsyaAllah laki ni boleh ikut aku. Jangan mempertaruhkan benda gitu. Kerana terkadang kita takkan mampu. Kita takkan mampu nak menguasai mereka. Ini pesanan daripada para ulama. Okey. Oleh sebab itu, hendaklah ia mengambil ingatan sangat-sangat daripada yang demikian itu. Mana demikian itu? Jangan bercampur dengan kawan-kawan yang jahat perangainya. Ibu bapa ni kena perhati. Kalau anak-anak kita bawa kawan-kawan dia balik, kita tengoklah.
Kita boleh kenal, bukan nak letak prasangka, tapi dengan melihat kepada pakaiannya, dengan melihat akhlaknya datang ke rumah kita, dengan lihat kepada pertuturannya, dengan melihat kepada tingkah lakunya. Sebagai orang tua ni boleh kenal budak ni molek ke tak molek kelakuan dia. Boleh kenal, memang boleh kenal. Jadi bila kita nampak, maka kita nasihat. Jauh-jauh sikit, buat kawan boleh, tapi nak buat teman baik jangan budak ni. Sebab apa? Mak tengok gini. Dia kata jangan sangka buruk. Bukan sangka buruk, kita nampak pada zahir dia. Tu tak termasuk sangka buruk. Kerana tu termasuk dalam penjagaan. Dah kita tengok kat rumah kita pun tahu dah, mana budak ni, puang gini sekali. Kita kan boleh nampak kan. Makna boleh nampak. Tu tak sangka buruk. Tu sebagai satu langkah penjagaan. Okey. Maka janganlah ia perempuan tu bercampur dengan kanak-kanak perempuan yang tiada baik tingkah lakunya. Ni dia ulang balik. Jahat perangai dengan tak baik tingkah laku ni sama. Okey. Jahat perangai dengan tak baik tingkah laku ni maknanya sama. Jadi jangan bercampur, jangan berteman, jangan diambil sebagai sahabat. Nak buat rakan saya ramai-ramai tak apa secara umum gitu, tapi jangan diambil sebagai sahabat. Yang jangan diambil sebagai kawan baik. Di antara adab dia yang perlu ada ni, yang pertama apa? Hendaklah ia perempuan itu menghormatkan taulan-taulannya, yakni sahabat-sahabatnya tu, dan bersungguh-sungguh pada memperbuat segala pekerjaan mereka itu. Di antara sifat ataupun adab yang baik di antara sahabat dengan sahabat, kena hormat. Kena hormat dia sebagai sahabat kita. Dan kita kena sungguh-sungguh lah. Kalau ada apa-apa pekerjaan yang nak kita buat bersama dengan dia tu, kena sungguh-sungguh. Nak bantu dia, bantu betul-betul. Nak tolong dia, tolong yang apa kita kata, yang sempurna, yang ikhlas, yang kita mampu. Kerana apa? Kerana yang demikian itulah, yakni menghormatkan sahabat dan bersungguh-sungguh dalam memperbuat pekerjaan sahabat tu. Demikian itulah yang menyebabkan kekal bersahabat dengan mereka itu. Yang menyebabkan kita boleh kekal bersahabat dengan kawan kita, itulah di antaranya hormat dia, bantu dia, ada bersama dengan dia. Tu sebab tu daripada sekolah sampai ke tua kita boleh bersama. Sampaikan bila dah berkeluarga pun ingat, dulu kau lah time kita sekolah tu buat benda ni, aku susah mau tolong, aku senang, aku bagi. Gitulah dia akan bercerita sampai ke tua. Tu namanya sahabat. Wajiblah ia perempuan ni tulus ikhlas. Tulus ikhlas kepada sekalian taulan-taulannya, yakni sekalian sahabat-sahabatnya, dan tulus pada berkasih-kasihan dengan dia, supaya berkekalanlah ikatan kasih sayang itu selama-lamanya. Jadi kita berbaik dengan dia, kita bersahabat dengan dia, memang semata-mata kita nak zahirkan kasih sayang, bukan kerana kelebihan yang ada pada dia, bukan kerana keistimewaan yang ada pada dia, bukan kerana kesenangan yang ada pada dia. Bukan tujuan tu kita berteman dengan dia. Maknanya bukan kerana tujuan keduniaan, tetapi kita berkawan dengan dia, kita bersahabat dengan dia, kita berkasih sayang dengan dia, memang kerana kita nak cari kebaikan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, di antara tanda-tanda kemanisan iman itu, yang pertama, dia kasih kepada Allah dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segala-galanya. Dia tak kasih selain daripada Allah dan juga selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tidaklah dia bersahabat ataupun berbaik-baik dengan saudaranya illallah, melainkan kepada Allah. Kerana Allah semata-mata. Bukan kerana tujuan keduniaan. Dan yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran ataupun kembali kepada kemaksiatan, seperti mana dia benci untuk dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 halawatul iman dia panggil. Antaranya apa? Berkasih sayang di antara saudara itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini dituntut atas kita ni ikhlas. Jangan kerana sesuatu. Kalau kerana sesuatu, terkadang bila sesuatu tu hilang daripada sahabat kita, kita pun tak mau kawan dengan dia. Sebab tu kawan ni ramai, sahabat ni kurang. Kawan ni maksudnya apa? Waktu senang tu ramai lah. Orang ni ada, orang ni ada, orang ni ada, orang ni. Cuba kita susah. Ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada, tak ada seorang. Jadi siapa yang ada di sisi kita waktu kita susah, itulah sahabat kita.
Siapa yang ada di waktu kita ni dalam keadaan kesusahan, itulah sahabat kita. Siapa yang membetulkan kita di waktu kita melakukan kesalahan, itulah sahabat kita. Tapi siapa yang tiada di waktu kita susah sedangkan dia senang, itu bukan sahabat. Siapa yang membiarkan kita dalam kemaksiatan sedangkan dia tahu kita berbuat maksiat, itu bukan sahabat. Ni pegang baik-baik benda ni. Jadi wajiblah ia tulus ikhlas. Mesti kerana tujuannya untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula sahabat yang sebenar itu. Bermula sahabat yang sebenar itu ialah orang yang bersama dengan sahabatnya pada duka cita dan suka cita. Ini sahabat yang sebenar. Seperti mana kita kata tadilah. Jadi sahabat ni dia tak akan tinggalkan kita kalau kita dalam keadaan kesusahan. Suka dia bersama kita, duka cita pun dia ada bersama dengan kita. Dan berbahagi-bahagilah ia akan lemak manis. Ni bahasa lama dia letak ni. Berbahagi-bahagilah ia akan lemak manis, yakni kesenangan. Bila ada kesenangan maka berbahagi-bahagilah. Kita ada lebih, kita bagi dia sikit. Nanti dia ada lebih, dia pun bagi kita sikit. Ini mana berbahagi-bahagi kebahagiaan, berbahagi-bahagi kesenangan. Dan pahit mau, yang ni berkongsi. Berkongsi pahit mau. Mana benda hak susah lah. Benda hak susah, benda hak payah ni kita berkongsi. Berkongsi pahit mau, percampuran pada tiap-tiap masa. Pada setiap masa ada bersama sahabat-sahabat ni. Seperti mana sahabat Nabi SAW lah. Benda yang Nabi suka, mereka suka. Benda yang Nabi tak suka pun mereka tak suka. Ketika Rasulullah berduka pun mereka berduka. Ketika Nabi dalam keadaan kalau ketika Nabi dalam keadaan senang pun mereka menzahirkan kesenangan. Ini sifat sahabat-sahabat yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Baik, di antara yang lain yang tak ada dalam kitab ni, kita ambil sedikit daripada kitab yang lain. Di antara peranan sahabat ataupun adab sahabat dengan sahabat yang lain, selalu memberi nasihat. Kita mesti saling memberi nasihat. Kerana apa? Kerana memberi nasihat ni termasuk daripada kesempurnaan ikatan persaudaraan. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Hendaklah kamu tu saling menasihatkan sekalian daripada kamu ni atas perkara kebenaran, dan saling menasihatkan atas sekalian daripada sahabat ataupun teman-teman kamu ni atas perkara-perkara kesabaran. Ini jadi akhlak ataupun adab kita bersahabat, kena saling menasihati. Jangan kita biarkan sahabat kita tu dia jatuh kepada kemungkaran. Kerana la yu'minu ahadukum hatta ahabba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna keimanan seseorang sehinggalah ia kasih kepada saudaranya seperti mana ia kasih terhadap dirinya sendiri. Jadi sahabat ni termasuk saudara kita lah. Mana tak sempurna iman kita sehinggalah kita kasih sesuatu yang kita kasih tu ada pada saudara kita. Kalau kita kasih kepada kebaikan, maka kita pun nak saudara kita tu buat kebaikan. Kita nak sahabat kita tu buat kebaikan. Kalau kita tak suka buat maksiat, maka kita pun tak embuh ataupun tak suka sahabat kita buat maksiat. Okey. Jadi kita kena sentiasa memberi nasihat kepada mereka. Di antara yang lain, kita tak menyimpan. Sebagai seorang sahabat ni tidak boleh menyimpan dalam hati ni rasa dengki dan hasad terhadap saudara kita. Bila dia dapat kelebihan, kita disuruh untuk suka. Jangan letak hasad. Kerana bila hasad dan dengki ni, kita tak suka kelebihan tu ada pada sahabat kita, sehingga kita minta supaya kelebihan yang ada pada dia tu hilang. Ni bukan sahabat. Kita tak berjaya, sahabat kita berjaya, berniaga jadi, buat ni jadi, kerja molek kita tak, maka kita letak dah jadi dia ni, lebih dia sama, maka kita pun kata moleknya kalau tu bakar kedai dia ke, jatuh sakit dan sebagainya. Ni nama hasad. Tak suka saudara dapat lebih dalam masa yang sama, dia suka benda yang saudara dapat tu hilang. Kemudian di antara akhlak yang lain, adab dalam bersahabat mesti kena ada prasangka baik kepada sahabat kita. Jangan letakkan sangkaan-sangkaan yang buruk. Kerana tu apabila kita mendengar sesuatu tentang sahabat kita daripada mulut orang lain, tabayyun.
Selidik dulu. Boleh jadi orang tu datang membawa berita fitnah supaya kita ni yang saling bersahabat ni bermusuhan. Saling berpecah. Manakala tu tabayun, tanya dulu. Tanya dulu betul-betul daripada mana dapat cerita ni, supaya kita ni bersangka baik kepada sahabat kita. Boleh jadi orang ni bawa cerita ni tapi perkara sebenarnya lain. Jadi tanya dengan sahabat kita, betul ke gini-gini? Jangan kita buat keputusan terus, tinggalkan dia. Tu tak boleh. Okey. Dan di antara adab yang lain sebagai seorang sahabat, kita memaafkan kesalahannya dan menahan rasa marah kepadanya. Itu di antara akhlak kita bersahabat. Kalau dia ada buat salah, maafkanlah. Dan kita tahanlah rasa marah kepadanya. Jangan cepat nak marah. Mungkin ketika itu dia ada masalah tertentu, ataupun adalah perkara-perkara yang menyebabkan moodnya menjadi hilang dan sebagainya. Dia pun berkata kasar kepada kita, maka tahanlah marah. Kerana manusia sifatnya berubah. Seperti mana kita pun terkadang ada perubahan dalam diri kita. Maka terkadang kita pun buat perkara yang salah. Jadi hidup bersahabat ni mestilah saling memaafkan antara satu sama lain dan menahan daripada sifat marah. Okey. Dan di antara yang lain, akhlak bersahabat, kita jaga rahsia dia. Apa yang dia cerita kepada kita sebagai satu rahsia, janganlah kita ceritakan kepada orang lain. Kerana seseorang tu tidak akan menceritakan rahsianya melainkan kepada orang yang dia percaya. Ni dia percaya kepada kita, tapi kita khianati kepercayaan dia tu dengan menceritakan rahsianya tu kepada orang lain. Jadi dengan sebab ni nanti akan jadi perpecahan. Dia tak percaya kepada kita, tu yang menyebabkan kita hilang sahabat. Kita hilang rakan-rakan. Baik. Dan yang terakhir, jangan jangan ada dua wajah. Dua wajah ni maksudnya bermuka-muka. Depan dia gini, nanti belakang dia gini pula. Kata sahabat tapi depan kawan ni molek kata gini, tapi bila belakang dia dah pakar dah tu. Aku dekat dengan dia ni ada saja je. Depan dia tak molek. Ni orang kata orang yang zul wajahain dia panggil, yang memiliki dua wajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kamu nak tahu tak siapa daripada kalangan kamu ni yang seburuk-buruk akhlaknya? Lalu sahabat tanya, siapa mereka ya Rasulullah? Zul wajahain, Nabi kata, orang yang memiliki dua wajah. Jumpa orang ni dengan wajah ni, kemudian jumpa orang ni wajah ni. Dia panggil talam dua muka. Bila talam ni dua muka, tak boleh nak pakai. Talam dia boleh pakai satu muka je. Talam ni kita dulang, kita tengok kan, talam kan satu muka. Sebab muka depan yang dalam boleh letak lauk dan sebagainya. Kalau dua-dua dalam, macam mana nak pakai? Tak boleh nak pakai, depan makan tu. Sebab tu talam ni kena satu muka. Kalau dua muka, tak boleh pakai. Begitu manusia, kalau dia ada dua muka, tak boleh. Dua wajah maksudnya sini wajah lain, sini cerita lain, sini cerita lain. Tukang adu domba macam tu lah. Ini muka, ini nampak cerita lain, sini sampai sini bawa cerita lain. Tak boleh. Dalam bersahabat tak boleh ada akhlak yang seumpama tu. Okey. Inilah sebahagian daripada adab kita bersahabat. Bila kita ni dalam kehidupan ni, selain daripada ibu bapa kita, selain daripada adik-beradik kita, jiran tetangga kita, maka di sekolah tu kita ada orang lain yang memang mudah untuk mesra dengan kita, untuk bersama dengan kita ni, iaitu sahabat. Jadi kalau kita menzahirkan akhlak-akhlak yang mulia, maka kita akan ada ramai sahabat. Kita akan ada ramai taulan. Kita akan ada ramai orang yang suka dengan kita, yang suka bersahabat dengan kita dan berbaik dengan kita. Seperti mana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Jadi Nabi ni umpama magnet kebaikan. Bila Nabi menzahirkan kebaikan dengan menunjukkan akhlak yang baik, dengan mempertuturkan perkataan-perkataan yang elok dan menzahirkan adab-adab yang elok, maka secara kita kata fitrahnya, kebaikan tu datang kepada Rasulullah. Daripada sahabat-sahabatnya tu yang siap bersedia ni mempertaruhkan nyawa, harta benda, hatta ahli keluarga pun nak mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak cari kebaikan, kita kena menjadi orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Nescaya kita akan dapat sahabat-sahabat yang baik. Okey, habis itu. Kemudian insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Malam esok kalau tidak ada apa-apa, insya-Allah pelajaran yang ke-12, adab muka. Okey. Adab muka. Wallahu a'lam
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabil haqqika alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.